Okey, nampak tak apa yang cikgu paparkan ni? Nampak ya? Okey, yang ini adalah kertas percubaan SPM tahun 2018 bagi negeri Terengganu. Oh. 2018 punya dari negeri Terengganu. So, bolehlah kita tengoklah kan macam mana soalan-soalan dia. Dia lebih kurang sama lah. Mungkin yang berbezanya cuma mungkin soalan tu soalan biasa ataupun soalan hebat. Ya. Biasa. Soalan biasa. Soalan biasa tu senang lah kan. Okey. Okey, soalan yang pertama. Dah ada buat ke belum? So, macam mana? Nak Ada. cikgu bincang ke nak buat dulu lepas tu cikgu bincang? Buat dulu. Buat dulu. Buat dulu Okey, buat dulu soalan satu. Dah siap, baru cakap siap. Okey, buat soalan satu dulu. Yang ni melorikkan. Ni soalan jenis lama lah ni, 2018 lorikkan. Kalau ikut SPM 2019 dan 2018 set yang macam ni. Tapi dia melukis lah, lukis. Bukan yang lorik, dia lukis. Yang kita bincang minggu lepas kan, lukis tu. Tapi tak tahulah, mungkin tahun ni mungkin kita tak tahu, mungkin keluar set lagi. Kalau keluar set lagi 3 tahun berturut-turut lah. Ataupun dia patah balik graf fungsi yang lorik ketersamaan tu. Yang atas bawah tu kan. Okey. Nanti tengoklah try masing-masing macam mana. Ya. Cuba. Biasanya yang ni kita akan buat guna apa? Guna nombor kan. Dia nomborkan kawasan gitu. Okey. Cuba dulu. Sekejap ya. Cikgu hilang. Cikgu hilang lepas tu. Lain tak elok. Ya kot. Lain. Buat kelas sendiri je. Ada tak? Ada. Sorry, terputus pula. Saya cakap seseorang tadi.
Okay, ada nampak tak cikgu share ni? Ada? Belum Tak ada. lagi. Tak ada, tak ada. Tak ada? Tak ada. Ada pula. Okay, cikgu share balik. Okay. Okay, kena rekod balik. Oh, putus tadi, kena rekod balik. Okay, rekod ada. Share. Okay. Ada dah. Okay dah ya. Okay. Sekejap, kita buka dia punya software tu. Namanya Open Board. Okay, di manakah? Dah siap ya? Dah. Okey, kita bincang. Kita bincang. Nanti bagi tahulah siapa yang betul, siapa yang salah. Siapa yang dapat 3 markah. Siapa yang dapat 1 markah. Okey, soalan 1. Okey. Jadi bila kita nak jawab soalan ni apa? Melorikkan set. Ya. Okey, pada Raja lorikkan set M apa tu? Kita nampak ada tanda koma kan? M pelengkap lah tu. Kan? Jadi untuk soalan A, maksudnya M pelengkap ni apa dia? Lorikan kita di luar M. Kan? Luar Sebab M. Luar M. Ya, M pelengkap ni maksudnya selain daripada M kan? Ha. Jadi kita lorik kat sini lah. Ni kawasan dia. Ha. Senang je kan? Kalau kita label pun sama lah juga kawasan ni. Katakan kita guna cara melabelkan. Okay, ni kawasan 1, kawasan 2 dan kawasan 3. Maksudnya kalau dalam M ada apa? Dalam M kita ada 1 dan 2. Jadi M pelengkap ni maksudnya apa dia? Selain daripada M, tapi ada unsur tu dalam kita punya semesta kan. Semesta kita adalah M kesatuan N. Maksudnya 1, 2, 3. Jadi yang M pelengkap adalah 3. Okay, betul lah. Dari kat sini. Betul ya? Semua betul ke? Okey, 1 markah. Okey. Soalan 2 pula. Soalan B ya. Okey, kalau kita labelkan dulu 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so kita tengok dulu. Okey, kita ada X pelengkap. Okey, kita senaraikan dulu X pelengkap. Apa dia X pelengkap? Selain daripada X. Selain daripada X. So, selain daripada X apa dia? Apa dia selain daripada X? 3, 4, 5. 3, 4, 5. Okey, di luar X kan? 3, 4, 5 lah. Kemudian, okey, sekarang ni kita tengok Y dengan Z. Ya, kita ambil Y dengan Z dulu. Maksudnya kita tengok Y bersilang dengan Z. Apa yang sama antara Y dengan Z? Y dengan Z. Cuba tengok kawasan mana? Y dengan Z. Ada 4 kan? Okey, yang ni 4. Okey, lepas tu 4 ni kan kita kena buat kesatuan dengan X pelengkap tadi. Maksudnya kita kesatuan dengan yang tadilah. 3, 4, 5. Jadi jawapan akhir dia apa dia? 3, 4, 5. Okey, 3, 4, 5. So kita lorik 3, 4, 5 lah. 3, kawasan 4 dan kawasan 5. Betul? Okey, tahniah. 3 markah. Selamat. Okey, soalan 2. Tengok soalan 2. Penyelesaian dengan kaedah matriks tidak dibenarkan untuk menjawab soalan ini. Maksudnya kita tahulah yang ini adalah soalan persamaan linear serentak. Maksudnya kita kena hanya boleh guna kaedah apa? Penghapusan ataupun penggantian. Okey. Dah buat belum? Belum lagi? Belum. Okey, buat sekarang. Cikgu tolong 2 minit je. kat soalan tu boleh tak? Besarkan sikit. Sebab saya punya print ni dia tak habis soalan tu. Okey. Ni. Nampak? Okey, dia nampak. Okey ya. Okey. Ni dia. Mula-mula, seperti biasalah kan, kita kena bentukkan dia punya persamaan dia, persamaan linear tu. Ada dua persamaan. Macam mana kita nak kaitkan dengan jumlah tiket dan jumlah kutipan tayangan tu.
Cuba fikir-fikirkan. Okey. Siapa nak bagi jawapan dulu? Mungkin boleh bagi jawapan dulu apakah persamaan yang kamu dapat. Bagi tahu cikgu je persamaan pertama apa dia, persamaan kedua apa dia. Okey, kita guna huruf D lah ya. D untuk dewasa, K untuk kanak-kanak. Tapi kalau nak guna X dengan Y pun boleh juga. Tak ada masalah. Okey, Wan boleh dapat dah persamaan dia. Dia kena ada 2 persamaan. Ya. Okey, Ashraf. Dapat dah persamaan dia? Tahu betul tak? Tak apa. Cuba je. Okey, persamaan pertama apa dia? X tambah 16 Y sama dengan 125. X tambah 16.00 Y sama dengan 125. tidak berapa tepat. Okey, cuba lagi. Fikir lagi. Okey. Okey, Wan. Sama macam Ashraf tadi. Ya, sama juga. Kau duduk dekat-dekat ke? Tak. Ya, Zika, macam mana? Jadi kita tengah buat. Tengah buat. Cikgu nak persamaan je. Dapat persamaan dia. Bukan selesai terus nilai dia. Cikgu nak persamaan tu je tengok. Dapat tak? Mula-mula kita nak kaitkan persamaan tu mesti ada melibatkan sejumlah tiket. Maksudnya bilangan tiket lah kan? Mesti ada 125. Itu persamaan pertama. Persamaan kedua, kita nak menunjukkan dia adalah bilangan RM kutipan bagi tiket tu. Boleh tak? Ini persamaan dia macam tu lah. Clue dia. Mula kita kaitkan dengan bilangan tiket. Ni sejumlah kan? Ini bilangan tiket. Yang ini adalah bilangan kutipan. Maksudnya bilangan tu dah darabkan dengan dia punya harga. Dah bagi clue dah tu. Sebab tengok soalan dia. Dia kata cari bilangan tiket. Dia nak bilangan tiket ni. Dewasa dan jual biasa dan bilangan tiket yang dijual kepada kanak-kanak. Boleh? Sepatutnya. Okey, sepatutnya macam ni. Ya. Untuk sejumlah tiket, D ni kita gunalah. Dewasa kita guna D. Kan? Kanak-kanak guna K. Jadi sekarang ni kita nak merujuk kepada bilangan. Okey. Jadi maksudnya sepatutnya persamaan pertama kita D tambah K sama dengan 125. Itu bilangan tiket tu. Okey. Persamaan kedua 10 16 tambah 10 180. 16 tambah 10. RM16 tambah 10. Dia kena darab dengan D. Sebab D tu mewakili bilangan tiket dewasa. Okey. 16D lah patutnya kan? 16D. Tambah 16D tambah dengan 10K. Sama dengan 1820. Ini yang dia nak sebenarnya persamaan dia. Boleh? Okey, selesaikan sekarang ni. Cari nilai D dan juga K tu. Guna kaedah penghapusan ataupun penggantian. Cuba.
Okay, yang senang pada cikgu lah untuk kes ni adalah kita guna kaedah penggantian lagi senang daripada penghapusan. Ya, tengok sebab D dengan K kan, sebab D dengan K tu lah. Okay dah. Go ya. Dapat dah? Belum? Belum. Kalau lambat tu maksudnya bermasalah tu. Okey, cikgu tunjuk lah. Kita ada banyak soalan ni kan. Kan tersekat kat sini je kan, habis kan masa kan. Okey, kalau kita nak guna kaedah penggantian, okey. Okey, ini katakan kita labelkan sebagai persamaan 1. Okey, yang ini adalah persamaan 2. Okey, jadi kita nak tukarkan D ni sebagai dia punya perkara rumus kan. Jadi kalau kita kata D sebagai perkara rumus, maksudnya D sama dengan 125 tolak K. Nampak? Sebab K tu dekat sini positif kan? Jadi pindahkan ke sebelah kanan jadi negatif lah. Jadi D bersamaan dengan 125 tolak K. Yang ini adalah T3. Lepas tu kita buatlah. Gantikan 3 dalam 2. Kan 3 dalam 2. Okey, jadi 16D, maksudnya kita akan tulis sambung bawah ni ya. 16 kita darab dengan 125 tolak dengan ni apa? K. Okey. Lepas tu tambah 10K sama dengan 182 kosong. Okey, lepas tu kita kira. Guna kalkulator berapa? 16 darab 125. 125. Kita dapat 2000. Ya. So sini 2000. Okay, 16 darab negatif K jadi negatif 16K tambah 10K sama dengan 182 kosong. Okay. Kemudian kita mudahkanlah K ni kan. 16K, 10K jadi berapa? So kat sini dia akan jadi negatif kan. Dia akan jadi kat sini apa? Negatif 6K betul? Ini negatif 6K. Okay. Yang ini samalah 1820 2000 ni kita pindahkan ke sebelah kanan, kita tolak betul? 1820 kita tolak dengan 2000. Dapat negatif 180 betul? Okay, negatif 180. Jadi K kita adalah negatif 180, kita bahagi dengan negatif 6. Ya, bahagi dengan negatif 6, maka kita dapat 30. Tu dapat 30. Okay, lepas tu kita gantilah. Gantikan nilai K tu 30. Kita nak dapatkan nilai D pula. Okay, digantikan. K sama dengan 30 dalam mana? Satu lah senang kan? Satu ni. Okay, dalam 1. Okay, jadi kita tulis D tambah 30 sama dengan 125. Jadi kita punya D kita tolak 125 tolak 30. Dapatlah 95. So 5 markah. So kat mana 5 markah? Okay, biasanya markah dia bagi 1 dekat sini, persamaan tu. Okay. 2 dekat sini, persamaan ketiga. Ni 1 lagi, dapat 2. Okay, lepas tu dekat sini 3. Lepas tu nilai K tu 4 dan D 5. 4. Okey, itu untuk persamaan linear serentak. Okey, kita pergi ke soalan yang berikutnya. Next. Okey, soalan nombor 3. Okey. Soalan nombor 3 ni soalan bab apa? Topik apa? Matrik. Nampak Kalau kecil beritahu ya, kalau kecil beritahu. Cukup. Cukup besar kan? Okey, ini apa? Okey, kalau tadi kita dah ada persamaan linear serentak, dah tentu okey, dah terang-terang dia beritahu kat sini kan. Persamaan kuadratik. Kuadratik. Okey, jadi kita telah persamaan kuadratik bentuk umum dia bentuk apa? Kita kena tahu bentuk umum dia, mesti kita kena wujudkan persamaan tu dalam bentuk umum AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0.
Okey, itu adalah persamaan kuadratik bentuk umum. Biasanya kita akan bentukkan macam tu lah. Ya. Okey. Macam mana persamaan dia? Tengok ya, dia kata Zikri membeli beberapa buah buku dan pensel di sebuah kedai alat tulis seperti tunjukkan dalam jadual di bawah. Okey. Di bilangan apa buku tak tahu berapa tu X. Dan soalan ini ada masalah sikit. Kenapa? Sebab ada 2 X kan. Satu X tu mewakili harga pensel kan. Satu lagi jumlah harga. Macam mana nak buat? Okay, jika harga bagi sebuah buku dan sebatang pensel ialah RM6, tulis satu persamaan kuadratik dalam sebutan X dan seterusnya cari nilai X tersebut. Macam mana nak buat? Okey. Harga sebuah buku dan sebatang pensel kan. Okey, sebuah buku. Kita tak tahu bilangan buku tu berapa, betul tak? Jadi biasanya kalau kita nak dapatkan harga sebuah, kita buat apa dengan RM27 ni? Ni jumlah dia. Kita bahagi kan? Bahagi. Betul tak? Maksudnya kita jumlah harga kita bagi dengan bilangan buku, dapatlah harga sebuah, betul tak? Betul? Betul ke tak? Betul kan? Jadi maksudnya nak cari harga sebuah buku 27 kita bahagi dengan bilangan buku iaitu X. Itu harga bagi sebuah buku. Manakala untuk dapatkan harga bagi sebatang pensel, kali ni harga tu X tu mewakili jumlah harga, betul? Betul. Jadi mestilah jumlah harga tu kita bagi dengan bilangan batang pensel berapa? 3. Sama dengan berapa ni? RM6. Boleh permudahkan apa ni ungkapan ni persamaan ni supaya dapat macam ni bentuk umum. Dia X kuasa 2 tambah B tambah C kuasa 0. Boleh? Dah silang ke? Ya, dah silang. Cuba dulu. Dia mesti dapat apa bentuk macam ni kan. Supaya lepas tu baru kita boleh faktorkan, betul tak? Okay, cuba dulu, cuba. Yang ni macam kita buat tambah pecahan lah kan. Bila kita tambah pecahan apa perlu kita buat? Dia punya penyemput dia kita samakan dulu kan. X dengan 3X. Bila bawah darab 3, atas pun darab 3. Belah sana, bawah darab X, atas pun darab X. Cuba buat. Ini pecahan ni. Konsep apa? Pecahan. Boleh? Dah. Okey. Dah selesai ke? X dapat berapa dah? Terus selesai dah? Okey. Kalau persamaan, saya tunjuklah saya persamaan dia. Kalau saya lagi tak apa. Okey, biasanya bila kita nak samakan tambah pecahan ni, kita samakan dia punya penyebut kan. Pengangka atas, penyebut bawah, betul? Jadi yang ini akan darab 3. Okey, cikgu guna merah senang nampak. Yang ini kena darab 3 kan. So atas pun darab 3. Yang ini darab dengan X. Atas pun kena darab dengan X. Okey, 27 darab 3. 27 darab 3. 81. Okey, ini 81. Tambah. Okey, ini X darab X jadi X kuasa 2.
X kuasa 2. So bawah dia adalah 3X sama dengan 6. 6. Lepas tu kita buat apa? Darab silang kan? Ni. Jadi 81 tambah X kuasa 2 jadi 18 kan? Sama dengan 3 lah 6, 18 X. Lepas tu susun. Susun supaya dia jadi bentuk umum kan? Dia bila susun X kuasa 2 ni mestilah kita beri di pangkal kan? Ni. X kuasa 2. Lepas tu kita bawa yang 18X ni positif ke sebelah kiri jadi negatif 18X. Lepas tu 81 ni tambahlah positif kan? Lepas tu sama dengan kosong. Okey, lepas tu faktorkan kan? Boleh faktorkan? Boleh. Kalau pening guna operator je atau guna operator? Tahu kan? Maksudnya kita guna equation, tekan mode equation, tekan 1. Lepas tu kita pakai degree. Bukan unknown ya. Degree, kita tekan 2. Buat kuasa 2 kan? Kita tekan 2. Lepas A kita berapa? A kita ni lah 1, betul? 1. Tekan 1. Lepas tu tekan sama dengan B kita berapa? Negatif 18. Okey, masukkan negatif 18. C kita 81 kan? Tekan sama dengan. So kita dapat X kita 9, betul? Betul. Kita tulis dulu kat sini X sama dengan 9. Okey, atau kita tekan sama dengan lagi. Dapat 1 je kan? Betul. X kita 1 je iaitu 9 kan? Maksudnya apa? Okey, jadi kalau kita buat macam apa dia punya okey, 9. Okey, jadi dia punya apa kita kata kalau tulis macam ni kan tak ada dia punya perfaktoran tu tak ada markah tau. Kita tulis dia punya perfaktoran dia. Jadi perfaktoran dia maksudnya kita tulis kalau 1 je maksudnya samalah tu. Ni X. Kalau bawah ni 9 positif, atas ni negatif. Negatif 9. Yang tu pun sama juga. X tolak 9. Sama dengan kosong. Sebab dia 1 je kan. 1 je punca dia. Jadi markah dia kat mana? Okey, yang ini berapa markah ni soalan ni 4 markah kan? Okey, kalau 4 markah dia akan bagi dekat sini 1. Okey, sini 2. Di sini 3. Sorry, ini tak ada. Ni tak ada kat sini. Kat sini ya. Persamaan tu mesti susun dalam bentuk umum ya. Baru dapat 1 markah. Okey, di sini sekejap. Macam kurang markah soalan ni. Patut dekat sini 1. Patutnya 5 markah soalan ni tapi tak apalah. Kita ikut je lah 4. Kalau 4 maksudnya dia tak bagi langsung kat sini. Susah kan dapatkan benda ni kan? Benda nak mikir susah ni. Dia terus bagi dekat apa dia persamaan bentuk umum. 1, 2, 3. Betul. 4 kan? Okey. So ingatlah markah dia kat mana ya. Biasanya markah dia kat yang pertama sekali. Kalau bukan soalan kebat, dia dekat bentuk umum dia. Kalau soalan macam ni, kalau soalan kebat macam ni, markah pertama dia macam mana cara kita nak bentukkan dia punya persamaan tu, nampak? 27 bagi X. Itulah cara dia. Okey. Boleh ya soalan 3 ni persamaan kuadratik. Okey, kita pergi soalan 4. Siapa minat apa topik ni? Garis dasar dalam 3 dimensi. Senang je ni. Okey. Boleh? Ashraf, topik ni boleh ke tak? Tak. Susah tak boleh ya? Wan, macam mana? Sama tak? Boleh juga susah Azikah? Sikit lah. Yang B je. B susah. A boleh ya?
Okey, cikgu tunjuk. Ashraf dengan Wan tengoklah macam mana cara dia. Senang aja ya. Kita guna teknik apa? Kita panggil kaedah Won. Won tu apa? Which one near. Ya, saya biasa guna kaedah Won. Okey, cara dia, tengok sini. Okey, kalau kita baca soalan, okey. Namakan sudut antara garis PC dan satah CDSR kan? Okey. PC ni kita guna simbol bulat. Huruf P dengan C kita bulatkan. Okey, mana P kita? Okey, P kat sini, bulat kat tepi dia. P, lepas tu C. Kan? Bulat. Okey, manakala CDSR, dia punya satah tu, kita guna simbol X. Yang ni kita guna simbol X. Jadi C mana? C dekat sini. Okey, nampak? Kalau C kita dah ada bulat, maksudnya pangkah atau X kita tu dalam bulatan. Macam tu. C, D, pangkah, X, S, okay, dan juga R. Cara nak menamakan sudut dia kena ikut urutan. Okay. Mula-mula kita ambil yang ada simbol bulat. Huruf yang ada simbol bulat ataupun bucu yang ada simbol bulat. Okay. Kat sini yang mana ada simbol bulat? Bulat saja. P kan? Maksudnya sini P lah. P ya. Ini simbol sudut. Okay. Lepas tu kita ambil simbol yang ada bulat pangkah. Yang mana ada simbol bulat pangkah? C kan? C lah sudut dia. Okay, last sekali kita ambil yang simbol X saja. Okey. Simbol X kat sini ada 3, betul tak? Betul. Kita kena ambil yang mana dekat dengan simbol bulat saja. Dekat dengan ni. Paling dekat mana? S dah paling dekat kan? S. Ni jauh, D jauh, R pun jauh, betul tak? Yang dekat S, betul? Jadi sudut dia adalah PCS. Itu cara dia. Dapat dah 1 markah tu. Soalan itu 1 markah PCS. Okey, nak jawab soalan B. Betul. Azika dapat tak PCS ataupun SCP? Dapat? PCS PCS. PCS ataupun nama lain dia SCP. Janji C tu kat tengah-tengah lah. Okey, cara nak mencari sudut dia. Okey. Segitiga PCS tu kita kena lukis. Okey, kalau kita lukis kat sini, kat dalam ni, kita sambungkan. Okey, S dah sambung P. Ni tak sambung ni kan. Kita sambung S dengan C ni. Tak sambung lagi. Kalau kita sambung sini. Okey, sudut tegaknya di mana? Sudut tegaknya mesti yang tengah-tengah ni kan? Yang ini sudut dia. Maksudnya dekat C kan? Okey, sudut dia dekat C, betul? Yang tengah-tengah ni sudut dia. Dia punya sudut tegak dia dekat mana? Sudut tegak dia di sini, di dekat P ni. Ni sudut tegak dia. Jadi kita lukis benda ni, segitiga ni kita lukis keluar supaya kita boleh nampak dia punya gambaran dengan lebih jelas ya. Kita lukis macam ni. Okey. Lepas tu kita buat apa? Kita labelkan lah. Okey, sudut dia dekat C. Kan? Ini C kat sini lah. Okey, sudut tegak dia dekat P. P kat sini. Dan atas tu adalah S. Okey, lepas tu kita buat apa? Kita cari apa, letakkan nilai yang ada panjang dia, sisi yang ada panjang diberi dalam gambar rajah. Jadi S dengan P dia kan? SP. Okay, 5. S dengan P 5. Apa lagi? Apa lagi agak-agak yang ada? Okay, kalau kita tengok sini. Okey, kalau kita nak guna Pythagoras theorem. Pythagoras theorem maksudnya apa dia? Sini kita tahu berapa ni? C kepada R sama dengan B kepada Q kan? Ni 9 kan? Ni 9. Sini 12 kan? R kepada S 12 sama dengan QP kan? Boleh tak dapatkan CS guna Pythagoras theorem? Maksudnya apa dia? 12 kuasa 2. 12 kuasa 2. Ya, tambah 9 kuasa 2. Lepas tu dapat jawapan ni kita puncakan, betul? 12 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 dapat
225, punca 225, 15. Ada sini 15 kan? Nah, sini 15 lah ni. Sini 15. Okey. Bila kita dah dapat sisi yang dua, cukup lah kan untuk kita guna trigonometri. Paling penting kita ada dua sisi yang ada nilai panjang dia kan. Okey, sekarang ni berdasarkan gambar rajah yang cikgu lukis tu, kita nak guna nisbah apa? Tangent ke, cos ke, sin? Tengoklah. Ingat tak nisbah trigonometri tu? Sekarang kita ada opposite kan? 5 ni opposite, bertentangan. Dan 15 ni hipotenus kan? Ni hipotenus kita. Jadi sin ke cos? Tak tahu. Kan dia ada cara nak ingat apa? Tahu socah kan? Tahu socah kan? Betul tak? Kalau tangent tu opposite dengan adjacent. Tahu kan? Kalau sin opposite hipotenus, soh. Sekarang kita ada opposite dengan hipotenus, betul? Yes. Soh kalau tu kan. Soh tu apa? Sin adalah opposite dengan hipotenus. Kalau cah tu cos. Maksudnya cos adalah adjacent dengan cah. Bukan cah. Hipotenus kan? So sekarang ni guna apa? Sin, soh. Betul tak? Jadi kita tulis macam ni ya. Kita tulis cara kerja dia, satu markah tu macam ni. Sin. Okay, nama sudut kita tu, sudut apa tadi? PCS. Sudut PCS sama dengan, apa nisbah apa? Nisbah sin tadi? Opposite kepada hipotenus. 5/15. Okey, lepas tu tekan apa? Tekan shift. Tekan shift, lepas tu tekan sin, masukkan 5/15. Tekan sama dengan. Dapat nilai dia berapa? 19.47. Sudut PCS sama dengan tertulis 19.47 darjah. Itu cara dia. Okey. Jadi dua markah tu kat mana? Yang ni kita tulis betul-betul kan? Sin, lepas tu nama sudut dia tu. Lepas tu jawapan satu markah. Itulah 3 markah tu. Ini 1, 2, 3. Itu cara dia nak jawab. Kena banyak praktis lah kan? Kena banyak praktis barulah cekap kan soalan ni. Okey, soalan seterusnya. Next. Okey, yang ni favourite kan? Topik senang kan? Okey. Buat dulu. Hilang pula yang ni. Nak guna sebilangan ke semua. Betul lah. Okey. Jawab dulu. Cikgu bagi masa seminit. Seminit. Cikgu tanya seseorang apa jawapan dia. Okey, kecil sangat Okey, saya besarkan sikit. Nampak Okey. Okey. Kita dah pergi soalan 5 ya. Yang ini bab apa? Penakulan matematik. Yang sekarang punya tingkatan 4 penakulan matematik memang susah lah berbanding yang zaman kamu punya. Zaman sekarang punya susah. Lagi pening. Kamu kira berhasil baik sangat kan tahun best terakhir ni. Selamat. Tidak, tak tahu lah tahun depannya SPM yang bulan November 2021 tu tak tahulah macam mana soalannya. Boleh nak jangka. Dah belum? Ya. Okey.
kalau yang kesimpulan tidak situ macam mana? Ya, yang tu guna formula. Ya. Dia satu buat formula, itu induksi aruhan. Kalau didaksi guna formula. Maksudnya formula dah bagi kan, ada tak? Formula dia apa? S sama dengan 3 N tambah 1. So guna formula maksudnya gantilah yang dia bagi tu. Didaksi untuk mendapat jumlah 6 nombor pertama. Gantikan N tu dengan 6. Itu sahaja. So ingat macam tu je. Induksi, buat formula. Didaksi, guna formula. Okey. Dia Okey. Soalan 1 cikgu tanya pada Wan. Okey Wan, soalan A. Sebilangan ke semua? Sebilangan. Okey, sebilangan inti bulat. Okey. Ya ke sebilangan? Betul. Okey, sebilangan. Okey. B. Ashraf. Mana nak tulis aplikasi pertama? Jika set A sama dengan set B, maka N dan kurungan A sama dengan N dan kurungan B. Okey. Macam mana N kurungan A, N kurungan B tu apa dia sebenarnya? Kita baca macam mana? Macam ujian lisan pula ya. Okey, sebenarnya kalau kita betul yang baca, bilangan unsur A sama dengan bilangan unsur B. Tak apalah, ini bukan soalan lisan kan. Betul lah tu. Okey. Lepas tu aplikasi 2 kita balikkan. Kita balikkan. Dah. Tu lah. Cukup betul lah. Kita balikkan. Boleh lah. Okey. C. Azikah jawab berapa? Saya tak inilah. Tak faham juga. Tak faham juga. Okey, maksudnya macam ni. Okey. Didaksi, okey, dia sebenarnya cerita panjang dia daripada satu ke formula umum. Yang ni umum ni. Kita panggil umum kan sebab yang umum ni adalah berbentuk formula. Dia guna banyak kes. Okey, kan dia bagi kes khusus dia 6 nombor pertama. Jadi bila kita nak buat apa kesimpulan dia, maksudnya kita guna formula nak berapa, okay, kita gunalah 6 ni kita gantikan dengan N tu. Jadi 3 darab 6. Okey. Kemudian darab dalam N juga kan. Ganti juga 6 kat sini. 6 tambah 1. Okey, kita kira sekarang 3, 6, 18. 18 darab 7. Berapa tu 18, 7? Nak guna kalkulator ni. 126. Okay, itulah jawapan dia. Jadi markah dia 2 juga kat mana? Kalau aruhan tu macam ni. Kan biasa jumpa. Contoh macam ni. 8 ni sama dengan 1 darab 4. Okey, tambah 2. Okey, macam tu kan. Okey, kemudian keluar pula katakan 10. 10 ni datang daripada 2 darab 4 tambah 2. Okey, lepas tu datang pula 12. 12 ni datang daripada mana? Okey, 12 datang daripada 2 darab okey sini 3 kali 4 lah. Okey, ni tak boleh. Sebab cikgu merapu kan. Tak boleh. Tak boleh kan. 3 tambah 4 dah 12, takkan tambah kosong kan. Macam tu macam ni lah kan. Kita ada senarai ni kan. Okey, daripada senarai ni, yang ini kita bagi kel khusus. Jadi kalau yang aruhan ni kita nak buat formula. Formula maksudnya mana yang kita nampak jujukan kan. 1, 2, lepas tu 3, lepas tu 4. Yang tu kita ganti dengan N. Yang mana kita nampak sama kan, 4, 4, 4, 4 kan. Yang tu kita kekalkan, darab 4 maksudnya. Lepas tu setiap kes pun kita tengok ada operasi tambah kan. Tambah tu kita kekalkan. Lepas tu setiap kes tu pun ada nombor 2 juga kan. 2 tu kekalkan. Ini maksudnya formula tu. Lepas tu baru kita bagi tahu N tu mula dengan nombor 1, nombor 2, nombor 3, koma, dot, dot, dot. Yang ni kita panggil kesimpulan secara aruhan ataupun induksi. Buat formula. Yang bawah ni guna for formula. Formula dah bagi, nampak tak ni formula dia? So itu beza dia induksi dengan deduksi. Boleh? Boleh.
Okey boleh. Okey, kita terus pergi ke soalan 6. Bab ni siapa minat? Cikgu suka bab ni. Seronok. Sebab apa seronok? Sebab markahnya 5. Banyak juga ni Dulu kadang dulu punya soalan 6 markah. Kan dia bagi A, B, C pecahan dia. Tapi kalau pecahan dia A, B je, dia 5 markah. Okey, buat dulu. Okey. Ingat tak bila persamaan garis lurus? Kita dah bincang minggu lepas. Apa step dia? Dapatkan kecerunan, ganti, tulis persamaan. 3 step dia. Tu. Tak ada bukan ikut pen. Dah siap. Cepat ni Belum, kau belum. siap ni. Belum lagi. Okey, macam cikgu cakap lah kan. Biasanya kalau kita nak tengok soalan dia adalah garis CD kan. Tapi kecerunan CD tu kita takkan dapat cari. Kecerunan diri CD tu, garis CD tu kita takkan cari. Biasanya dalam kes ni kita cari yang mana? Kecerunan garis yang selari dengan CD tu, iaitu garis AB. Cuba dapatkan kecerunan garis AB. Dapat daripada mana soalan ni? Dari persamaan. Nampak persamaan AB dah bagi kan? Cuba keluarkan nilai M tu. M dia berapa? Susun dulu. Ubah suai persamaan AB tu supaya jadi dalam bentuk umum. Bentuk umum macam mana? Y sama dengan MX tambah C. Kena buat tu dulu. Barulah kita dapat dia punya kecerunan dia. Fazikah boleh buat ni? Kurang Ustaz. Saya tak minat sangat yang ni. Tak minat. Rugi lah. Wan macam mana? Boleh? Tengah cuba lagi. Okey, teruskan. Ashraf, macam mana? KO. Rugi. Tak apa, ada masa lagi. Relax. Boleh lagi kan. SPM tahun depan kan. SPM tahun depan. Relax lah. Tahun depan. Bukan tahun ni. Ada banyak masa lagi. Nanti kita ulang kaji lagi bab ni. Kita buat contoh soalan banyak. Cikgu tahulah Cikgu take note lah. Mana bab yang siapa lemah. Okay. Tak apalah nantilah. So ni, lepas kelas ni, untuk apa, senaraikan topik yang lemah tu kan. Senang cikgu faham kan. So macam Asaf, lemah, garis lurus. Hazikah pun bab ni kan, garis lurus kan. Okey, senaraikan. So mungkin kita boleh buat minggu depan topik yang korang lemah tu. Boleh. Kita akan buat banyak contoh soalan. Okey dah, Wan. Siap? Belum? Tak dapat tu. Tak dapat juga. Okey, Wan berlemah jugalah sebenarnya ya. Okey, rugi. Tak apa, minggu depan kita buat insya-Allah kita buat garis lurus khas. Okey. Sebenarnya macam cikgu cakap lah bila kita nak persamaan garis lurus, step dari 3 je. Kena ingat tu lah. Pertama sekali dapatkan kecerunan. Yang kedua dapatkan apa? Kedua langkah dia, step dia adalah ganti. Ganti titik. Ganti titik namanya. Maksudnya kita gantikan nilai X, Y lah. Dah dapat tu, dah ganti titik tu, kita akan dapat nilai C. Lepas tu baru tulis persamaan dia. Ini step dia, 3 step. Kena kuasai. Pertama sekali kita tengok dulu kecerunan. Macam mana nak cari kecerunan? Kalau biasanya, untuk soalan garis lurus ni, dia melibatkan garis yang selari. Kalau siapa ada buku SPM soalan yang lepas, siapa ada? Ada beli tak? Tak ada? Ada? Tak ada? Ada.
Kalau ada kan, boleh tengok kan setiap tahun soalan yang garis lurus ni dia melibatkan garis selari. Tak pernah lagi tak ada. Walaupun soalan bukan rutin macam soalan kebat, tetap ada garis selari dalam soalan tu. Okey, jadi kalau ada soalan garis selari ni apa maksud dia? Kalau ada dua garis selari, okey, nilai kecerunannya adalah sama. M M1 sama dengan M2. Kita katakan ini M2, ini M1, kecerunannya sama. Okey. Jadi berbalik pada soalan ni, kita tengok dia nak persamaan garis lurus CD, betul tak? Tapi CD ni kita tak dapat cari persamaan diri dia sendiri. Sebab apa? Kita tak ada koordinat bagi C kan. Kita tak boleh nak guna formula Y2 tolak Y1 sebab C tak ada dia punya koordinat dia. Jadi dengan itu kita kena ambil kecerunan yang selari dengan garis CD iaitu garis AB. So garis AB kita tengok pula macam mana nak dapatkan kecerunan garis AB ni. Adakah daripada formula ataupun adakah daripada persamaan. Jadi kalau kita tengok AB ni memang dua-duanya tak ada koordinat kan. A tak ada, B pun tak ada koordinat kan. Jadi bila tak ada koordinat kita tengok maklumat daripada soalan dia dah bagi dah. Persamaan garis lurus AB iaitu 2Y sama dengan 3X tambah 4. Dekat sinilah kita kena dapatkan dia punya nilai keserunan dia M dia. Jadi sebelum dapatkan dia punya nilai keserunan, kita pastikan persamaan tu apa dia? Dalam bentuk umum. Ini pun satu hal juga nak mengubahnya ke dalam bentuk umum. Tengok cara dia. Okey. Dua ni kita kena kebawakan ke sebelah kanan supaya tepi ni Y saja, sebelah kiri Y saja. Jadi nak jadi Y saja. Dua ni jadi 3/2X. 4 bagi 2, 2 lah. Okey, maka kita dapatlah nilai M dia adalah 3/2. Ini nilai M iaitu nilai kecerunan garis AB. Bermaksud kalau AB kecerunan dia 3/2 samalah juga CD pun kecerunan dia 3/2. So kat sini dah dapat satu markah. Bila kita dapat cari kecerunan dapat satu markah sini. Okay, seterusnya langkah kedua adalah ganti. Ganti apa? Ganti titik. Okay, kalau kita tengok kat sini yang ada pun ada soalan ni D saja yang ada koordinat kan, ada 6, 4, betul? So langkah kedua adalah kita gantikan titik D ni ke dalam persamaan. Ini nilai X, yang ini nilai Y. Okay, ganti macam mana? Okay, tengok kita ganti Okay, kita tahu persamaan kita apa? Y sama dengan M X tambah C. Maksudnya Y kita 4. Okay, M kita berapa? Yang kita dapat tadi? 3/2. X kita 6. Tambah C. Kat sini sebenarnya boleh guna kalkulator kan, siapa yang rasa lambat mengira kan. Okay, kalau kita kira senang je ni. Ni kita bahagi dengan 2 dapat 1, ni bahagi 2 dapat 3. 3 dapat 3, 9. 9 pindah ke sana jadi maksudnya negatif. 4 tolak 9 adalah negatif 5. C kita adalah negatif 5. C ni apa sebenarnya C ni? C ni adalah pintasan Y, bukan kesunan. M kesunan, C adalah pintasan Y. Pintasan Y ni lah. Kan? Kalau kita panjangkan garis CD ni ke bawah, kan, dia akan memintas pada nilai negatif 5 macam ni. Kalau cikgu panjangkan garisan ni. Okay, C panjangkan lagi kan. Dia akan memintas pada nilai negatif 5. Pintasan Y dia. Jadi bila dapat nilai C, masuk kepada langkah ketiga iaitu menulis persamaan. Menulis persamaan kita ambil lah balik. Y kita biarkan Y. Kita ganti nilai M saja. Berapa M kita tadi? 3/2. X biarkan X. Dan kita tulis dia punya pintasan Y kita negatif 5. Yes, selesai soalan tu. Itulah cara dia. So kena ingat step je lah. Kecerunan, lepas tu buat apa? Ganti titik, tulis persamaan. 3 step aja. So markah je pun 3 lah kan. Kecerunan 1 markah. Ganti ni nampak cikgu ganti kan? Yang ni 1 markah. Persamaan 1 markah. 3. Okey, soalan B. Pintasan X bagi garis lurus CD. Okey, pintasan ini lagi sekacang kan? Maksudnya bila kita dah dapat persamaan dalam soalan bahagian A, nak dapatkan pintasan X dia, iaitu kita buat apa? Samakan nilai Y ni dengan kosong. Okey, untuk soalan B. Okey, kosong sama dengan 3
3/2 X tolak 5. Okey, maksudnya 3/2 X sama dengan 5. Kan? Yang ni pindah ke sebelah kanan jadi positif 5, betul? Betul. Jadi X kita /5 darab, okey, terbalikkan 2 ni atas, 3 turun bawah. 5 kali 2 10. 10/3 lah nilai dia. Biarkan macam tu. Tak payah jadi apa nombor perpuluhan, tak payah. Ya, biarkan 10/3. So dapatlah untuk soalan B. Soalan B ni 2 markah. Ya, markah pertama dekat sini. Tahu macam mana cara sambungan kosong? Sini. Tu cara dia. Okey, tak apa. Minggu depan kita buat banyak latihan ya. Bagi faham lagi. Okey. Okey, seterusnya soalan apa? Nombor, okey, next. Okey, soalan 7. Yang ni senang je. Yang ni guna formula je kan. Formula jangan risau. Formula bagi isi padu dan pekerjaan ni semua ada dalam kertas soalan, betul? Betul. Jangan pening-pening. Okey, jadi yang ini kena penting ni kita tahulah formula mana nak guna, betul? Betul. Okey, nak buat dulu ke nak terus buat sini senang sangat? Buat. Okey, buat dah. Buat ke nak skip? Buat nak buat? Okey, buat dulu. Buat markah ni. Formula ingat tak? Cikgu pun tak ingat sebenarnya. Okey. Untuk silinder, okey, silinder cikgu ingatlah. Pi J kuasa 2 T. Kan? Okey, salin. Formula untuk silinder Pi J kuasa 2 T. Okey, untuk kon 1/3 Pi J kuasa 2 T. Dapat? Kon 1/3 Pi J kuasa 2 T. Kalau apa tadi, silinder tadi, Pi J kuasa 2 T saja. Okey. Ingat soalan ni apa kata? Dengan menggunakan pi sama dengan 22/7, hitung isi padu yang tinggal bagi bongkah itu. So senang aje lah. Maksudnya apa? Isi padu silinder tolak isi padu kon. Okey, ganti betul-betul. Ganti betul-betul. Mana jejari dia masing-masing kan, mana tinggi dia masing-masing. Tu je. Yelah, soalan ni nampak senang tapi bila yang menjadi masalahnya bila apa? Tersilap ganti kan? Silap ganti. Tersilap ganti. Dia silap bila tekan kalkulator lagi masa. Itu lagi lah kan. Sebab dia banyak kan. Silap tekan kalkulator. Tapi markah dia, dua markah pertama tu dekat mana? Dekat dia punya persamaan tu. Kalau siapa boleh tulis persamaan tu sebaris elok cantik kan, terus dapat 3 markah kat situ. Nanti cikgu tunjukkan. Macam mana boleh buat satu baris tu 3 markah terus. Okey, dah dapat. Isi padu apa? Silinder tolak isi padu kun. So hati-hatilah dengan dia punya jejari tu. Tengok betul-betul. Jejari silinder tu berapa? Jejari kun berapa? Dah. So jawapannya berapa?
3054.33. Ya, betul. Tepat. Yang lain dapat macam tu? Dapat. 3054.33 ya. Okey, kalau dapat tu okey lah. Tak payah kita tunjukkan lah ya. Kita jimatkan masa. Okey. Jawapan dia saya bagi. Azika, betul tak dapat tu? 3054.33? Dapat ya? Okey, kita terus pergi soalan 8. Okey, yang ini soalan matrix. Kita kata matrix apa? Matrix soalan biasa. Matrix soalan biasa, bukan soalan kebat ya. Ayat. Bukan soalan apa. Okey, ni boleh kan? Cuba buat dulu. Cuba buat dulu. Ini senang. So itulah doa-doa lah. Tahun ni soalan kebat tu tak ada banyak. Cikgu rasa ya kot. Sebab tahun ni tahun kesian kan. Tahun COVID kan. Dia bagi soalan senang je lah. Tahun korangnya last kan. KBSM last. Dia takkan bagi susah kot. Kesian kan. Dah lah COVID kan. Okay, dah? Macam dah je. Terus jawab dah. Sampai B sekali ya. A dengan B jawab terus. Okey. Seorang daripada you cakap tadi kami digunakan Asraf, macam mana? Boleh? Bab ni, topik ni boleh? Matrix? Boleh. Boleh. Wan, okey. Cuba ya. Cuba. Tazika, macam mana? Okey, topik ni? Saya pun tengah cuba. Tengah cuba. Okey, teruskan. Okey, dah? Okey, cikgu kena bagi jawapan sekarang sebab kita ada lagi berapa soalan ni? 3 soalan lagi kan dalam bahagian A ni. Okay. So target cikgu kita nak habiskan ke 11 soalan bahagian A kan? Okey. Ada lagi 3 soalan tu.
Okey, soalan yang pertama. Cari nilai M dan N. Dia dapat dah. Dah. M berapa? M ke N? M. M berapa M? 1/22. 1/22. Okey. Siapa tu? Wan Serah. Ashraf. 1/22. Ya ke? Okey. Cikgu nak komen M tu bawah aja. 1 tu tak pakai tu. Oh, 22 je. 22 je lah. 22 je. Ya, sebab dia nak bawah je kan. M tu bawah je. Atas tak pakai. Okey, Wan macam mana? Boleh? 22? Tak dapat. Tak dapat. Okey, Hazikah? Dapat 22? Dapat. Sama ya? Okey, N berapa? N? 5. 5. Okey, saya tunjukkan. Okey, sini Okey, bila kita nak jawab soalan yang soalan A ni, biasanya dia berkaitan tentang matrik songsang lah. Biasanya matrik songsang. Tak ada lagi lah dia kata operasi tambah ke tolak matrik, tak ada. Dia melibatkan matrik songsang. Jadi matrik songsang kita kena ingat formula dia adalah 1/AD tolak BC dalam kurungan DA tukar kedudukan, tukar tempat, B dengan C tukar tanda ataupun tukar simbol. Macam tu. Itu kena ingat lah. Okay. Jadi bila kita dapat soalan macam ni, kita baca dulu ataupun kita tentukan dulu yang mana songsang, yang mana dia punya asal ataupun original dia mana kan. Okay, jadi kat sini dia bagi dah 1/n, 1/m, 42 negatif 1n ni adalah matrik songsang bagi yang ini. Maksudnya ini adalah songsang, betul? Betul. Yang ini adalah dia punya original dia, betul? Asal dia kan? Jadi bila kita tahu yang ini adalah asal, kita terus labelkan yang ini A, ini B, yang ini C, yang ini D. Sebaik saja kita kenal pasti yang mana asal, terus label A, B, C, D. Okey, kemudian baru kita tengok kat sini. Okey, M kita, kalau kita nak cari M dulu, M ni kalau kita tengok rujuk pada formula kita, dia nak yang bawah aja, Ashraf. Dia atas tak nak. Jadi maksudnya nilai AD tolak BC. Jadi kita tengoklah sini. A darab D adalah 5 darab 4. Tolak B darab C negatif 2 darab 1. Okey, sini 20. Negatif positif. Negatif 2. Tambah 2. So betul ya. 22. Okey. N pula. Okey, N kita tengok kat sini je lah. Okey. N kita tahu dia bentuk tukar tempat kan, tukar kedudukan kan. So 4N kat sini 5, 4. Jadi N adalah 5. Okey. Yang ni 2 markah saja. Okey. Tulis bersama Linson tak boleh dalam bentuk matrix. Okey, ini kita selesaikan guna kaedah matrix. Okey, jadi kita tulis 5. Yang ini negatif 2. 1. Bila X ni 1, yang ni 4 kan. Darab XY. Kemudian sama dengan 86. Okey. Lepas tu di sini XY sama dengan 1 per AD tolak BC tadi lah kan. 5 dah 4. 5 kali 4 tolak negatif 2 darab 1 dalam kurungan 4 naik atas, 5 turun bawah, 2 negatif 1. Darab, jangan lupa ya, ini jangan tertinggal. Jangan tinggal. Lepas tu kalau ikut cikgu cikgu terus guna kalkulator kan. Siapa ada masalah mendarab matrix, guna kalkulator terus, tahu kan? Tahu. Maksudnya kita tekan mode, dapatkan equation, tekan 2 unknown. A1 kita 5, B1 negatif 2, C1 kita 8. A2 1. Okey, B2 4. C2 6. So kita dapat nilai X kita 2. Okey, kita tulis dulu macam ni. Berlakon dulu lah. X 2. Tekan lagi. Y 1. Dah sekali barulah kita tulis kesimpulan dia. X sama dengan 2. Y sama dengan 1. Tahu kan guna kalkulator Tahu. So itulah jawapan dia. Ya, jadi 1 markah. Okey, senang. Okey. Tapi soalan nombor 9, soalan apa? 9. Okey. Bulatan. Bulatan senang ni sebenarnya kalau tahu formula dia. Boleh bulatan ni.
Ke dah lupa dah. Ini form 3 belajar kan? Form 3 ke form 2? Sikit. Okay, so macam mana kita nak buat 9 ke nak buat soalan kebarangkalian bawah tu? So tinggal lagi. Okay. Kita buat kebarangkalian ya. Okay. Dah 9, 16 lagi. Okay, kita buat kebarangkalian dulu. Sekarang kita patah situ tulis. Okay. Darjah 10 menunjukkan 4 kepingkat dilabel dengan huruf dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Okey, 2 kepingkat dipilih secara dari kotak itu satu persatu tanpa dikembalikan. Yang ni kena faham konsep ni. Okey, maksudnya apa? Dia ambil kad tu. Ulang balik. Dia letak kat luar, lepas tu baru ambil kad kedua. Faham tak? Faham. Okey, senaraikan ruang sampel. Okey, cuba tulis ruang sampel ya. Macam mana? Biasanya kita guna apa? Bentuk jadual kan? Kita guna jadual. Okey, guna jadual. Okay, Wan, boleh tak buat apa soalan ni? Maksudnya soalan A tu, senaraikan ruang sampel, ada masalah tak? Tak ada. Okey, Ashraf, macam mana? Boleh senaraikan ruang sampel tu guna jadual? Boleh. Azikah, macam mana? Boleh. Okey, berapa dia punya kesudahan dia? Jumlah kesudahan dia berapa? 13. 13? 12 ke 13? 12. Betul. Ya, satu. 12. Genap. Genap jarang ganjil. 12. 12 kan? Ha. Okey, setuju 12. Okey, saya tunjuklah ya macam mana kita nak senaraikan ruang sampel guna jadual. Okey. Buat macam ni. Okey. Di sini ada 4 huruf ya untuk mencancang ni 4 huruf. G, A, N, U. Sini pun 4 juga. Okey. G, A, N, U. Okey, dia kata kat sini kes dia dah tanpa dikembalikan, betul tak? Betul. Maksudnya bila kita dah ambil G contoh, kita letak G kat luar, so tak ada lah lagi G dalam tu untuk cabutan kedua, betul? Maka kena ingat kat sini kita kena pangkas siap. Ni tak ada ni. G, G, A, N, N. Ni tak ada. Siapa letak ada masalah lah Okey, lepas tu baru kita senaraikan. Okey, mula-mula kat sini G tak ada, G A lah. G A, G N, G U. Lepas tu sini A G, A N, A U. Sini N G, N A, N U. Sini U G, U A, U N. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes, betul. 11. Betul semua ni dapat 2 markah. Dapat 2 markah, betul semua. Kalau ada salah 1 markah. Salah 2 pun 1 markah. Salah 3, kosong. Dia boleh maksimum dia 2 salah je lah. Kat sini dapat 1 markah. Okey, soalan B. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey, tengok soalan ni kan. Dia kata apa? Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Betul tak?
Maksudnya soalan ini dia 2 markah, ni 2 markah, ni pun 2 markah. Jadi maksudnya kat sini, okey. Kalau soalan yang 5 markah mungkinlah soalan ni, ya. Mungkin soalan yang apa? Kedua ni 3. Sorry 5 markah. Macam mana 5 markah soalan ni? Tak logik. Maksudnya 6 ni. Kalau 5 maksudnya sini 1 je, apalah, nak bagi 5 lah. 1 lah situ, Okey, kedua-dua kad berlabel huruf konsonan. Okey, kita tengoklah sini, kita tahu konsonan tu apa dia? Selain daripada vokal kan, selain daripada A, E, I, O, U. Yang mana? Kita tengok pasangan dia. Ya, dua-duanya berlabel konsonan. GN, betul? Lagi, tak boleh. NG, itu saja. Betul tak? Yang lain bukan ada. kad kedua. Kad Kad kedua. kedua. Sorry. Betul. Kad kedua dipilih label huruf konsonan. Jaga ingat tadi kedua-dua kad dia, bukan Itu soalan video kan. Soalan pertama. Kad kedua dipilih huruf konsonan. Okey, cek balik yang mana huruf konsonan. Lagi. GN. Lagi. AG. 2. AN. 3. NG. Kan? Kad kedua tu. 4. Itu saja. UN kan? UG. 5. UN. 6. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 6. 6 kan? Okey, jadi yang ni kena tulis tau. Kena tulis dulu kesudahan ni. Sebab dia kata apa? Dengan menyenaraikan, betul tak? Jadi janganlah kamu bulat-bulat kat sini je. Ya? Tulis. Okey, tulis macam ni. GN. Apa dia? AG. Lepas tu AN. Dah sampai habis lah kan? Lepas tu baru tulis kebarangkalian dia adalah 6 daripada 12. Sebab soalan ni 2 markah. Yang ni 1. Yang ni 1. Jadi kena senaraikan dulu. Faham? Tak boleh kita tulis terus kebarangkalian dia. Kalau tulis terus, dia ada syarat-syarat dia nak dapat markah penuh. Kalau tak ikut syarat tu tak dapat. Ya? Jadi nak selamat apa? Tulis. Tulis kesudahan dulu baru tulis kebarangkalian. Dan cikgu cakap macam kelas lepas ada bincang kan. Kita boleh biarkan jawapan kita 6/12 tanpa dikecilkan. Dah markah penuh lah tu. Kalau bagi jawapan hanya- kecil pun Kalau kecil betul cikgu bagi markah. Tapi kalau katakan kecil tu salah, cikgu ambil yang salah tu. Rugi tak? Oh iya ke? Jadi yang baiknya tak payah kecilkan. Biar je 6/12. Sebab kalau kita kecil betul 1/2 kan? Maksudnya kalau 1/2 tu betul, okey. Dapatlah 2 markah kan? Tapi kalau katakan tersilap, tertulis 1/3. Habis. Tak dapat markah yang kedua tu. Itu rugi, betul tak? Nak selamat tak payah kecilkan. Biar je 6/12. Okey? Dan 2. Okey. Kedua-dua kad yang dipilih tidak berlabel dengan huruf vokal. Yang mana? GN 1 kan? GN, NG. Ada lagi tak? Tak ada kan? 2 saja betul? So kita tulislah. GN dengan NG. 2/12. Okey, itu saja untuk kebarangkalian. Okey, kita tengok soalan yang akhir sekali. Soalan 11. Okey, bab ni ni soalan seronok sekali. Okey, cuba buat dulu. Ni banyak markah dia kan. Tengok markah dia. Kalau ada pecahan ABC biasanya 6 markah. Cantik soalan ni. Ada satu lagi graf laju masa. Jawab dulu.
Ashraf, macam mana bab ni? Topik ni boleh tak? Sekejap tengok buat. Ke lupa dah? Tengah buat. Boleh? Sekejap. Hmm. Okey, boleh Boleh? Boleh ke? Okey, kita bincang. Okey. Jadi kita tengok kat sini laju basikal P dalam tempoh masa bagi tempoh 20 saat. Okey, kalau kita tengok laju ni kita akan rujuk dekat mana? Okey, sebab dia kata Rajab tunjuk graf basikal bagi P. P dalam tempoh 20 saat dan menunjukkan graf laju bagi basikal Q. Okey, maksudnya satu untuk P yang ini untuk Q. Okey. Jadi kalau dikata laju basikal P dalam masa tempoh 20 saat, laju basikal ni adalah kita cari dia punya kecerunan. Okey, kecerunan. So kita akan label lah dia punya nilai kat sini. Okey, kat sini adalah 0.45. Okey, X dia kosong kan? Y 45. Okey, di sini adalah X dia 20. Y dia 175. So kita guna formula Y2 tolak Y1. Ya, jadi 175 tolak 45 bahagi 20 tolak kosong. Okey, berapa tu? Dah kira dah? Dah.
Okey, 175 tolak 45 sama dengan 130 bahagi 20 kan. Dapat 6.5. 5. Okey. 6.5 meter per saat. Okey, kemudian B. Kadar perubahan laju basikal Q dalam masa tempoh 5 saat pertama. Okey, kat sini untuk graf yang kedua basikal Q ni, kadar perubahan laju juga kita mengira kecerunan juga. Sama je kan. Jadi kat sini kalau tengok untuk 5 saat pertama, yang sini nilai dia 0,0. Yang atas ni 5, 5. 56. 56. X 5, Y 6 kan. Jadi 6 tolak 0 bahagi 5 tolak 0. Okey, so 6 bagi 5 lah. 6 bahagi 5 dapat berapa? 1.2. 1.2. Okey. Kemudian C. Beza jarak dalam meter yang dilalui oleh basikal P dan basikal Q dalam tempoh 20 saat. Okey, macam mana nak cari beza jarak? Luas. Okey. Jadi kat sini adalah untuk P ni. Okey, jarak dia berapa P ni? 130. 170. Dapat daripada mana? 170. P. 130. 130. Tolak kan? Sebab dia nak jarak ni je. Ya, daripada sini ke sini kan? Maksudnya 175. Ya. 175 kita tolak dengan 45. Dapatlah 130. Okey, ini jarak dia 130. Yang ini pula kita kena cari luas. Kita ambil senang bentuk trapezium besar lah, yang trapezium ni. Yang besar sekali. Tak payahlah kita pecah dua kan. Kalau pecah dua apa? Segi 3 tambah segi 4 tepat, betul? Kalau kita ambil trapezium lagi senang. Jadi kalau trapezium besar ni kita ambil 1/2 darab dengan hasil tambah 2 sisi dia yang selari. Okay, yang bawah ni 20 lah kan. Panjang ini 20. Yang atas tu sini ke sini maksudnya 20 tolak 5 15 saja. 15. Darabkan dengan dia punya tinggi dia. Berapa tinggi dia? 6. Ni tinggi kan? Tinggi 6. Okey, cuba kita kira berapa. Sini kita potong di 1. Ini dapat 3. Okey, 35 darab 3. Dapat 105. Jadi dia kata beza jarak tolak lah kan. Okey. 130 kita tolak dengan 105. Maka kita dapat beza jarak 25. Okey, soalan ni senang sangat. Senang sangat ya. Tak ada masalah kan? Okey, jadi habislah soalan soalan bahagian A. Ada lagi tak? Ada lagi cikgu bagi satu kan? Ni extra ni kan? Okey, yang ini last ni cikgu nak kamu cari persamaan garis lurus je apa. Dapat tu cukup lah. Kan? Takkan nak lukis graf kan? Mana pula. Ni. Cari persamaan garis lurus je. Sebab bahagian D tu kita nak lukis satu garis lurus, mesti cari persamaan dulu, betul? Cari persamaan garis lurus je. Dapat yang tu selesai, tak masalah kan? Azikah, okey? Boleh cari persamaan garis lurus ya, bahagian D tu. Dah, dapat? Ya. Belum. Tak dapat ke?
Tak dapat. Wan Asraf ya? Wan. Tak dapat. Wan. Asraf dapat? Tak juga. Tak juga. Okey, Hazikah? Hazikah kat mana? Senyap je. Ada hal kot. Ada hal kot. Okey dah, tak apalah. Inline kot. Masalah line. Okey. Yang ni pun kena buat lah ni masalahnya kan. Bila lemah ni, minggu depan ni kita baru nak kaji lagi ni. Okey. Satu cara, okey, ialah kita guna penghapusan nak dapatkan persamaan ni, kan? Maksudnya daripada bahagian A ni kita tengok bahagian A mana? Ni kan, bahagian A. Okey, ni dah persamaan dia kan? Soalan A pun itulah persamaan dia. Jadi persamaan A tu kita letak sebagai persamaan nombor 1. Y sama dengan 3 tolak 4x tambah x kuasa 2. Okey, ini persamaan satu. Okey, kemudian dalam soalan ni kita jumpa lagi satu persamaan. Okey. Kosong. Okey, kosong kita letak bawah y. Kosong. Okey, kemudian sini kan x kuasa 2 dekat dia tulis kat awal pula kan, sedangkan yang ini ikut akhir, betul tak? Kena susun ikut yang ini. Susun ikut ni. Jadi yang ini adalah positif, betul? Betul. Tulislah positif x kuasa 2. Okey, lepas tu ada negatif 7x kan? Ikut je sini. Negatif 7x. Dah sekali 5. Positif 5, betul? Betul. 5 lah. Yang ni persamaan nombor 2. Lepas tu baru kita tolak. Y tolak kosong, y. 3 tolak 5. Negatif 2. Negatif 2. Okey. Negatif 4x tolak negatif 7x. Berapa jadinya? Negatif 3. Okey, negatif ke positif? Tengok betul. Ni macam ni. Kalau tekan kalkulator kan, negatif 4. Ni negatif ni kan? Betul? Negatif 4. Kita sekarang ni guna operasi tolak kan? 1 tolak 2. Tolak. Ya. Ni macam ni sebenarnya. Negatif-negatif ni positif kan? Maksudnya negatif 4 tambah 7. Positif positif 3x sebenarnya. Yang ni habis lah. Itulah persamaan dia. Faham? Faham. Satu lagi tahu tak guna kalkulator tu? Ingat tak cara dia? Tak. Apa? Masih tadi ke? Yang ikut guna EQN tu kan? Lepas tu bila guna EQN, okay, kita buat sikit lah. Tak apalah, halang-halang kan? Ada kalkulator tak? Ada. Okey, kita tekan EQN. Lepas tu yang ni guna degree. Bukan unknown ya. Degree. Ambil 2. Sebab apa? Kuasa 2 kan? Dalam D ni kuasa 2, betul? Betul. Tekan 2. Kita tekan 2. Okay, A kita berapa? Kita ikut yang ini. Kita ikut yang ni. A kita 1 lah kan? A kita 1. Tekan. B kita? Negatif 7. Negatif 7. Okay, negatif 7. C kita? 5. Kan kita tekan. Dapat jawapan apa? 6.19 kan? 9. Okay, kita tulis dulu kat jawapan kita kat sini. Okay, sama kira. Okay, tengok. Ini masalah ni kan. Kita tak apa kan? Kita tulis nilai X kita. Apa? 6 kita bundakan satu tempat je. 6.2. 6.2. Jangan ambil banyak kan. Tekan X lagi. Tekan sama dengan lagi 0.8 kan. 8. Cuba tekan lagi. Ada nilai dah tak ada kan. Habis kan. 2 je kan. Okay, bila kita dah dapat nilai 6.2 dengan 0.8 ni, kita pergi dekat graf kita. Katalah kita lukis graf kita macam ni. Ni graf kuadratik positif ke. Okey, betul. Graf kuadratik positif kan. Katakan kita punya graf macam ni. Cantiknya grafnya. Mantap sajalah. Okey, ini graf kuadratik kita yang kita dah lukis bahagian A tu. Bahagian B kita lukis graf kuadratik. Kita ambil nilai apa ni tadi? 0. berapa? 0.8. 0.8. Okey, kita pergi dekat graf kita. Okey, ni X positif 0.8 kat sini lah kan. Sebelum 1 tu, betul tak? Kita kat nilai tepat-tepat kat 0.8 tu kita letak satu tanda plot 1. 0.8 1. Okey, lepas tu kita pergi 6.2 pula. Kan? 6.2 katalah dekat sini. Ni 6.2 kat sini. Plot kat sini pula. Dekat nilai tepat 6.2 tu kan. Lepas tu garis. Okey, garis. Garis cantik lah. Dah siap. Senang tak? Senang. Jadi kalau guna kalkulator ni, dia tak payah cari persamaan. Cuma
Cuma yang bahayanya apa? Kadang-kadang sekolah punya pemakahan, nampak dia tulis bersama garis lurus apa? Tak ada bersamaan kan? Takut tak ada markah nanti kan. Tapi kalau ikut SPM, soalan ni berapa? Soalan ni 4 markah. Betul tak? Kalau ikut SPM, 2 markah diberi kat sini. Dia terus bagi 2 markah dekat sini. Garis betul dan melalui 2 titik yang betul, terus bagi 2 sini. Lepas tu 1 sini, 1 sini, 4 markah. Maksudnya kalau ikut SPM punya skema pemakahan, dia tak ada markah dekat garis lurus. Cuma takut berbeza dengan sekolah punya. Tapi selamatlah. Tapi apa? Daripada tak jawab langsung, betul tak? Kita buat je lah. Pada cikgu yang yang berpengalaman, biasa dia akan bagi dah markah. Walaupun tak ada ni. Sebab kaedah kalkulator ni dah ramai orang tahu dah. Dah ramai yang pelajar guna. Nanti try lah. Mungkin minggu depan kita buat betul-betul satu graf ke, kan kita lukis. Kita tengok punya kalkulator dapat tak jawapan tepat Okey, itu saja untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Dan tadi cikgu minta apa? Senaraikan topik yang lemah kan? Topik yang lemah. So minggu depan kita buat ulang kaji. Okey, itu saja. Okey, selamat malam. Okey, Assalamualaikum. Malam.